Dalam video ini, kami akan menerangkan The Pool. Filem ini mengisahkan seorang lelaki yang terperangkap dalam kolam renang terbiar bersama buaya yang kelaparan. Bolehkah dia terselamat daripada serangan buaya? Mari kita ketahui dalam The Pool. Kolam bermula dengan menunjukkan seorang lelaki yang baru bangun dari pengsan dan terbaring lemah di dasar kolam renang yang airnya telah dialirkan keluar. Lelaki itu berasa sakit di kepalanya dan melihat tangannya cedera dan berdarah. Tetapi bukan itu sahaja, yang lebih menakutkan ialah kakinya berada di dalam mulut buaya. Tiba-tiba lelaki itu segera bangun agar buaya itu tidak menerkam kakinya. Apakah yang akan berlaku kepada lelaki itu seterusnya? Adegan kemudian bertukar dengan menunjukkan imbasan semula beberapa hari sebelum kejadian ngeri itu berlaku kepada lelaki di kolam renang itu. Nama lelaki itu ialah Day. Day ialah kru rumah produksi yang tugasnya adalah menyusun peralatan dan persiapan sebelum ini penggambaran di kolam renang di bangunan terbiar. Pada malam itu, Day ditugaskan oleh pihak atasannya untuk memeriksa dan membaiki lampu sekeliling kolam renang. Semasa Day sedang bekerja, teman wanita Day, Koi, datang ke set bersama anjing peliharaannya, Lucky. Day dilihat menyuntik sesuatu ke dalam perutnya ketika Koi hendak memeluknya belakang. Koi kemudian memberikan kotak muzik berbentuk telur yang di dalamnya terdapat hiasan anak patung bayi kecil sebagai hadiah hari jadi untuk sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Ya. Lelaki itu kemudiannya tertanya-tanya dan menyangka teman wanitanya hamil. Tetapi Koi memberi jaminan bahawa dia tidak hamil. Keesokan harinya, Day dilihat sedang bersantai di kolam renang sedalam 6 meter yang ketika itu belum pernah disalirkan air. Dia kemudian bermain bola dengan anjingnya. Baru sahaja Lucky hendak mengejar bola, anjing itu memasuki kawasan bangunan itu yang bersepah dengan daun dan ranting kering. Di antara daun-daun tersebut terdapat helaian akhbar tentang banjir besar yang menyebabkan buaya di zoo untuk lari dan berkeliaran. Salah seorang kawan Day yang sedang bersiap untuk pulang, mendapati Lucky hilang di dalam enjin bilik. Lelaki itu membawa Lucky berhampiran kolam renang dan mengikat rantai itu pada pagar besi. Dia kemudian memberitahu Day bahawa dia telah mengeringkan air kolam dan menyuruhnya keluar dari kolam sebelum air surut dengan cepat. Lelaki itu turut menemui suntikan insulin Day dan meletakkannya di atas meja di tepi kolam. Dia memberi amaran kepada Day supaya tidak cuai menyimpan suntikan insulin kerana ia sangat penting dalam hidup dia. Mereka kemudian bergurau dan Day meminta rakannya untuk membelikannya pizza. Tetapi sebaliknya, dia mengusik Day dengan melemparkan gulungan pita pelekat ke dalam kolam renang dan serta-merta pergi kerana terpaksa menaiki kapal terbang. Pada sebelah petang, Day yang tertidur di atas bot getah, akhirnya tersedar selepas Lucky menyalak tanpa henti. Day, yang menyedari air di kolam renang telah dialirkan separuh, serta-merta cuba memanjat ke tepi kolam dengan pelbagai cara. Dia kemudiannya melihat tali yang digunakan untuk merakam harta itu dan cuba mencapai telefon bimbitnya menggunakan tali. Tetapi percubaannya gagal dan dia menjerit meminta tolong. Tidak lama kemudian, Day terdengar bunyi telefon bimbit bergetar menandakan seseorang itu sedang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya ialah Koi. Kerana telefon bimbitnya bergetar, dia kemudian menunggu di tepi kolam berhampiran meja untuk menangkap telefon bimbitnya yang hampir terjatuh. Tetapi pada masa yang sama, Lucky terus menyalak dan bergerak ke tepi kolam sehingga dia hampir jatuh ke dalam kolam. Day memilih untuk menyelamatkan Lucky dan membiarkan telefonnya jatuh ke dalam air. Lucky berjaya memanjat ke tepi kolam selepas Day membantunya menaiki getah bot. Ternyata telefon Day masih tergantung di tepi kolam berkat pengecas kabel. Tetapi tetap itu tidak bertahan lama dan apabila dia berenang di sana, telefonnya terus terjatuh air. Day kemudian cuba menyumbat lubang longkang menggunakan pakaiannya. Malangnya, rantai pada seluarnya tersangkut di penutup besi longkang. Namun pada masa yang sama, seorang penghantar pizza datang ke kolam. Tetapi kerana Day masih bergelut untuk mengeluarkan rantai dari longkang, dia tidak dapat bertanya lelaki penghantar pizza untuk mendapatkan bantuan, yang pergi selepas meninggalkan pizzanya di tepi kolam. Day akhirnya mengalah dan kerana terlalu penat mencuba pelbagai cara untuk keluar dari kolam, dia memilih untuk berehat di atas bot kembung dan tertidur semula.
Pada sebelah petang, Koi datang ke kolam untuk bertemu dengannya. Melihat teman lelakinya tidur di atas bot kembung, Koi berniat untuk mengejutkannya dengan melompat ke dalam kolam renang dari atas lompatan, tidak menyedari bahawa paras air di kolam telah menurun secara drastik. Day dikejutkan oleh laki menyalak kuat, segera terkejut dan cuba memberi amaran kepada Koi supaya tidak melompat. Tetapi dia terkejut dan akhirnya tergelincir semasa melompat dan jatuh ke dalam renang kolam. Kepala Koi secara tidak sengaja terkena kaki yang melompat menyebabkan kepalanya berdarah dan dia tidak sedarkan diri. Day segera meletakkan Koi di atas bot getah. Selepas itu, dia membuka sekatan di laluan air supaya air di kolam itu surut cepat. Pada yang lain, tangan, laki tidak berhenti menyalak apabila dia melihat seekor buaya merangkak dari ruang bawah tanah. Day cuba memberitahu laki supaya diam supaya buaya itu tidak datang kepada anjing itu. Tetapi laki terus menyalak dan apabila buaya itu semakin dekat dengan laki, ia tergelincir dan jatuh ke dalam kolam renang. Siang tidak dapat membantu tetapi terpaksa berjaga sepanjang malam kerana buaya itu kini berada di dalam kolam yang sama. Keesokan harinya, air di kolam renang telah dialirkan sepenuhnya. Tetapi tiada pergerakan dari buaya itu. Nampaknya buaya itu belum lapar jadi dia tidak menyerang Day dan Koi. Day secara tidak sengaja menemui kit ujian kehamilan di dalam poket seluar Koi. Ternyata semalam Koi berniat untuk memberitahu berita kehamilannya kepadanya. Day kemudian menyedari bahawa luka di kepala Koi perlu dibalut atau pendarahan akan berlaku bertambah teruk. Selepas mencari barang-barang yang tinggal di dalam kolam, Day akhirnya memutuskan untuk menggunakan saluran itu pita yang dilemparkan oleh rakannya. Bagaimanapun, gulungan pita pelekat itu berada di dalam mulut buaya yang sedang tidur. Perlahan-lahan dia merayap menghampiri buaya itu untuk mendapatkan pita pelekat. Apabila hanya beberapa langkah dan dia akan mengambil gulungan pita pelekat, laki tiba-tiba menyalak dan buaya tersedar. Tapi nasib baik Day sempat ambil duct tape dan rawat luka Koi. Day kemudian mengambil inisiatif untuk membuka penutup saluran air dan berhasrat untuk masuk ke sana untuk mencari jalan keluar. Tetapi apabila dia mengucapkan selamat tinggal kepada Koi, buaya itu telah pun memasuki laluan air. Walaupun begitu, dia tetap menceburkan diri ke sana mencari jalan keluar. Day dan buaya ternyata berbeza. Day kemudian mencari laluan air mencari jalan keluar. Apabila dia sampai di hujung longkang, dia mendapati penutupnya berkunci dan dia akhirnya membuat keputusan untuk kembali. Hari kemudian melihat buaya telah kembali ke kolam dan hendak pergi ke Koi yang masih tidak sedarkan diri. Day segera bergegas kembali ke kolam untuk menyelamatkan Koi, sejurus sebelum buaya itu menerkam pada teman wanitanya. Dia pantas menangkap ekor buaya itu dan menariknya menjauhi Koi. Minit berikutnya, Koi akhirnya tersedar dan masih dalam kesakitan akibat luka padanya kepala. Day, yang sebelum ini berat hati untuk mempunyai anak, kini takut kehilangan Koi dan bayi mereka dalam kandungan. Pada waktu petang, Day dan Koi mula berasa lapar. Nasib baik mereka mempunyai laki yang bijak dan cukup memahami untuk menjatuhkan pizza ke dalam kolam begitu mereka tidak kelaparan. Day membuat isyarat meminta bantuan di dasar kolam pada hari ketiga menggunakan pita pelekat, berharap seseorang akan melihatnya dan membantu mereka. Day dan Koi hampir berputus asa dan mula berasa lemah akibat kekurangan makanan dan minuman pengambilan semasa terkandas di kolam renang. Pada malam itu, mereka menyedari bahawa buaya itu adalah buaya betina bunting dan berakhir bertelur di kolam renang. Day dan Koi merangka strategi untuk memerangkap buaya ke dalam laluan air pada yang keempat hari dengan menutup lubang longkang dengan kain. Day berpura-pura tidak sedarkan diri untuk mendapatkan buaya itu mendekatinya. Helahnya berhasil, buaya itu terperangkap dalam longkang dan mereka segera menutupnya longkang dengan penutup logam, kemudian letakkan sofa di atasnya. Selepas itu, mereka merebus telur buaya untuk dimakan. Malam itu, Day mengaku pada mulanya dia tidak mahu beranak dan berniat untuk memberitahu Koi untuk menggugurkan kandungan jika dia hamil. Koi segera marah kepadanya dan menangis kerana dia begitu kejam terhadapnya dan masa depannya anak. Tetapi Day segera meminta maaf dan menyesal pernah berfikiran sedemikian. Akhirnya mereka berjanji untuk terus bertahan demi bakal bayi. Mereka memutuskan untuk membawa buaya itu keluar dari saluran air pada hari kelima dan pergi ke sana. Mereka juga bercadang untuk bersembunyi dengan cara yang ditemui oleh hari itu beberapa hari lalu.
Tetapi Day sudah sangat lemah kerana dia tidak menyuntik insulin ke dalam badannya sejak lepas malam penggambaran. Dia kemudian teringat bahawa rakannya telah meletakkan suntikan insulin di atas meja. Tetapi apabila dia hendak mengambilnya, suntikan insulin jatuh dan pecah. Day yang sudah pasrah dengan nasibnya lalu teringat kotak rokoknya ada terjatuh ke dalam parit beberapa hari lepas. Di dalam bekas rokok, terdapat suntikan insulin juga. Selepas mencari, dia akhirnya berjaya menjumpai bekas rokoknya dan menyuntik insulin ke dalamnya badannya. Keadaannya beransur pulih. Hari ke-6 tiba. Day berhasrat untuk kembali ke kolam dan memberitahu Koi untuk terus bersembunyi di laluan air untuk mengelak buaya itu. Semasa berada di dalam kolam, dia ternampak dawai cukur berkarat terkeluar di atas kolam. Day terdesak untuk memanjat menggunakan wayar pisau cukur tanpa menghiraukan wayar tajam yang terputus tangannya. Tetapi baru sahaja dia hendak sampai ke tepi kolam, dia tergelincir dan jatuh ke dalam kolam dan pengsan. Ternyata kejadian ini ditayangkan pada awal filem. Selepas terselamat daripada serangan buaya itu, Day segera masuk ke dalam laluan air untuk bersembunyi. Semasa bersembunyi, dia ternampak dahan jalan air yang menghala ke suatu tempat. Selepas dijejaki, ternyata cabang laluan air itu hanya menghala ke kolam renang sebelah. Dia kemudian berasa semakin kecewa. Hari ke-7 tiba, hari yang memilih untuk bersembunyi di laluan air, tiba-tiba tersedar bangun dan terdengar bunyi orang di atas kolam renang. Ternyata dua lelaki datang ke kolam untuk mendapatkan sesuatu di sana dan turun ke kolam-kolam menggunakan tangga kayu yang diikat pada paip besi. Kerana Day berada di dalam longkang dan memerlukan masa untuk kembali ke kolam, dia tidak boleh bertanya kepada mereka untuk pertolongan. Ia mula hujan dan satu lagi peluang untuk keluar dari kolam telah terlepas dan dia telah melakukannya untuk memikirkan cara lain. Ternyata tangga kayu yang digunakan dua lelaki itu masih berada di tempatnya. Day bergegas mendaki ke tepi kolam menggunakan tangga. Tetapi sekali lagi buaya itu menghalang langkahnya. Dia bergelut dengan buaya yang menjadi sangat agresif kerana tidak makan hari. Ketika Day melawan buaya dalam hujan lebat, paip besi yang melabuhkan kayu tangga tiba-tiba beralih dari tempatnya dan membuatkan tangga kayu itu terus diseret sampai ke tepi kolam. Hari berasa kehilangan dan kecewa kerana kini satu-satunya harapan untuk keluar dari kolam telah lenyap. Dia terduduk lesu dan tidak menghiraukan lagi nasibnya yang mungkin menjadi buaya makan. Namun, di saat-saat akhir sebelum menyerahkan nasibnya kepada buaya, dia kembali mengingati Koi dan bakal bayi mereka bergelut di dalam pembetung yang mula dipenuhi air kerana berat hujan. Koi cuba memanggil Day tetapi dia hampir lemas kerana air telah memenuhi laluan tempat dia bersembunyi. Koi kemudian meniup whistle meminta pertolongan. Tetapi itu adalah whistle anjing yang Day digunakan untuk melatih laki. Hari segera bangkit dari kesusahan dan bertarung dengan buaya hingga ke titisan darah yang terakhir. Day berjaya menghalang muncung buaya itu supaya tidak menerkamnya, lalu menjerit pada laki untuk tidak melompat kepadanya. Tetapi laki terus menyalak, sambil Koi terus meniup whistle-nya. Tetapi usaha Day sia-sia, kerana laki akhirnya melompat dan kerana lehernya masih terikat dengan rantai, dia sesak nafas dan mati. Day menjerit histeria, menangis atas kematian anjing kesayangannya. Dia kemudian melepaskan kemarahannya kepada buaya itu dan membunuhnya tanpa belas kasihan. Selepas itu, dia dipaksa dan diatasi dengan rasa bersalah, naik ke puncak renang kolam menggunakan badan laki. Selepas itu, Day cuba membuka penutup lubang longkang tempat Koi bersembunyi. Selepas berjaya membukanya, rupa-rupanya Koi telah pengsan kerana sesak nafas. Day kemudian memberikan pernafasan buatan untuk menyelamatkan nyawa teman wanitanya, tetapi Koi masih menunjukkan tiada tanda-tanda kehidupan. Day terus mencuba dan berharap Koi tidak meninggalkannya seperti laki, sehingga akhirnya Koi tersedar dan mereka berdua akhirnya bertahan. Filem itu tamat. Sila like dan subscribe channel kami. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Untuk tonton filem-filem lain sila lawat playlist channel kami. Terima kasih.